Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita menyambung kepada perbahasan kitab Kifayatul Muhtaj. Sebenarnya pada malam 27 Rejab pada malam ini, bagi yang menonton, Alhamdulillah, bagi jemaah-jemaah daripada Nurul Qalbi, Nurul Zikra yang tidak bersama dengan saya, maka kita serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam kita menyampaikan ilmu ini, ya, merupakan satu ujian bagi kita, dan dia juga, ya, terutamanya kaum kerabat juga kadang-kadang tidak juga, ya, membantu kita itu dalam menyampaikan ilmu. Baik, kita masuk kepada bab kisah Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, bahawa ia menaik saksi bagi Nabi Isa alaihi salam ketika itu umurnya setahun dan sebulan, iaitu kisah 10 orang kanak-kanak yang berkata-kata. Maka Nabi Yahya alaihi salam ketika itu berkata, asyhadu annaka abdullahi wa rasuluh, aku naik saksi bahawa sesungguhnya engkau adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan kisah Nabi Isa alaihi salam itu seperti yang tersebut di dalam Al-Quran. Tatkala keluar daripada perut ibunya, kemudian daripada saat jua, dia berkata, inni abdullahi ataniyal kitabi wa ja'alani nabiyya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia telah mendatangkan kepadaku kitab dan menjadikan aku sebagai nabi. Itu termaktub di dalam surah Maryam ayat yang ke-30. Dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala keluar ia daripada perut ibunya, bangun berdiri ia di atas dua kakinya, berkata, ia la ilaha illallah wa la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamd, lillahilladzi hadana, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, segala kerajaan dan baginya segala pujian bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Maka sampai suaranya pada segala bumi dan mendengar segala binatang. Ya. Dan kisah Siti Maryam itu seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dengan katanya, menjawab bagi pertanyaan Nabi Zakaria alaihissalam dengan katanya, dari mana buah kayu yang bukan musimnya? Maka jawab Siti Maryam padahal umurnya tengah 2 tahun dengan katanya, huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, ialah daripada Allah, sesungguhnya Allah SWT memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira. Mudah-mudahan kita adalah di antara orang yang diberi rezeki oleh Allah SWT, rezeki yang paling, ya, berharga sekali, iaitu pada malam ini kita dapat bersama untuk menuntut pengajian kitab Kifayatul Muhtaj. Bukan semua orang yang dapat menuntutnya. Dan kisah yang melepaskan Juraij tatkala dituduh orang akan berzina dengan anak ini, ia mempunyai anak, maka bertanya Juraij itu akan kanak-kanak itu, maka sahut ia, aku anak si anu gembala kambing. Baik, kisah Juraij ini tuan-tuan, dia seorang ahli ibadah yang telah difitnah oleh seorang pelacur di kalangan Bani Israel. Dia dipanggil oleh ibunya sebanyak 3 kali ketika itu dia sedang melakukan ibadah. Tetapi dia tidak menjawabnya, sehinggakan ibunya berkata, janganlah dia dimatikan sehingga ia melihat pelacur. Masya Allah. Maka ketika itu dia dituduh telah pun menyebabkan pelacur itu hamil, dan pelacur itu telah memfitnahnya dan mengatakan bahawa dia telah berzina dengan Juraij. Allahu Rabbi. Lalu dihancurkan tempat ibadahnya oleh orang ramai. Dan ketika itu pelacur itu mempunyai anak daripada
zinanya itu. Lalu anak itu pun berkata, ayah aku seorang pengembala kambing, bukannya ahli ibadat. Bermakna Jurash itu bukanlah ayah kepada anak yang kecil itu. Baik. Lalu kesemua orang yang menyaksikan perkara itu mencium Jurash ketika itu. Dan kisah syahid Nabi Yusuf alaihi salam seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa in kana qamisuhu qadda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu. Dan Yusuf adalah orang-orang yang benar. Kisah Zulaikha ketika itu menarik baju Nabi Yusuf alaihi salam lalu koyak di belakang. Dan kisah Tif Uqdud, itu adalah seorang raja zalim. Ia menyala-nyalakan api di dalam lubang yang besar, memasukkan segala manusia yang tiada mengikut agama kafirnya itu ke dalam api itu. Maka ada satu perempuan, ada baginya anak yang kecil, umurnya 7 bulan. Padahal benci ia akan dijatuhkan ke dalam api itu. Maka berkata anak itu, hai ibuku, jangan engkau terkejut bahawasanya engkau di atas jalan yang betul. Iaitu setelah kisah Al-Buruj, di mana seorang pemuda yang ceritanya dia belajar, diwasiatkan untuk mempelajari ilmu sihir, dan dalam masa yang sama dia belajar ilmu agama. Ketika raja itu nak membunuhnya, tidak berjaya, bawa ke bukit tak berjaya, bawa ke laut tak berjaya. Akhirnya pemuda itu kata kepada raja itu, kalau engkau nak membunuh aku, maka tambatlah aku di sebatang pokok, kemudian engkau ambil anak panah, engkau panahlah aku. Sebelum itu engkau ucapkanlah bismillah rabbi ghulam, dengan nama Allah Tuhannya budak ini. Lalu ketika itu dipanahlah raja tersebut, memanah pemuda tersebut. Lalu orang ramai yang melihatkan begitu, mendengar ucapan raja itu dengan mengucapkan bismillah rabbi ghulam, dengan nama Allah Tuhannya budak ini, maka semua beriman kepada Allah dengan mengucapkan amanna rabbi ghulam, kami beriman dengan Tuhannya budak ini. Itu kisah daripada Tif Uqdud. Dan kisah anak Masyitah itu telah terdahulu disebutkan. Baik. Dan kisah Mubarak itu, bahawasanya satu perempuan datang kepada Nabi SAW dengan satu anaknya yang kecil, maka mengambil Nabi SAW akan anaknya, didudukkan pada ribanya, maka bersabda Nabi dengan sabdanya, hai gulam, siapa aku ini? Maka sembah gulam itu dengan katanya, gulam ini budak, budak kecil. Engkaulah Rasulullah yang sebenar, maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau, dan binasa bagi mereka yang menyalahi engkau. Maka dinamakan dia anak itu Mubarak, iaitu diberkati. Mubarak Yamanah, iaitu diberkati, tujuan sejati. Beirut Yamamah Bani Hanifah. Wallahu alam bi al-sadad. Maka ketika itu Rasulullah pun berjalan lagi dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, sampai kepada beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Tiap-tiap dipecahnya, maka kembali pula seperti dahulu kalanya, dan tiada lumpuh mereka itu daripadanya sekali-kali. Satu kaum yang memecahkan kepalanya, kemudian balik pada asalnya kepala itu. Maka ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, siapa ini? Iaitu, lalu Jibril alaihissalam mengatakan, orang yang memberatkan kepala mereka itu daripada semayang, iaitu tidak mahu sujud kepada Allah SWT. Itulah balasan bagi orang yang meninggalkan solat ataupun meringan-ringankan solat. Kemudian maka datang pula di atas beberapa kaum pada hadapan mereka itu satu perca pada belakang dan satu perca menutup akan dua kemaluan. Dihalaukan mereka itu seperti dihalaukan binatang ke padang. Memakan mereka itu akan zakum, iaitu bara api Jahannam dan batunya. Maka Nabi pun bertanya kepada Jibril,
Lalu Jibril alaihissalam menjawab, itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka, iaitu orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat, seperti firman Allah SWT, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tiada zalim kami akan mereka itu, dan tiada adalah, tetapi adalah mereka itu menzalim akan dirinya, iaitu orang yang menzalimi dirinya. Mereka mempunyai harta tetapi tidak mahu mengeluarkan zakat. Kemudian Rasulullah SAW melihat pula beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak lagi baik di dalam periuk, dan ada pula daging yang mentah lagi busuk. Ditinggalkan daging yang masak yang baik, dimakan daging yang busuk. Maka Nabi pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, apa ini ya Jibril? Maka Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba, ada perempuan yang halal, yang baik, maka ditinggalkan bermalam padanya, dan mendatang ia akan perempuan yang zaniyah, iaitu mendatangi pelacur, sedangkan dia mempunyai isteri yang halal untuk digauli. Maka bermalam sertanya hingga subuh. Begitu juga perempuan daripada umat Tuhan hamba keluar daripada suaminya. Dia ada suami, tetapi dia keluar dan mendatangi laki-laki yang zani, maka bermalam sertanya hingga subuh. Bermakna orang yang telah berkahwin tetapi ada pasangannya yang halal, tetapi pergi mencari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maka lalu pula atas satu kayu yang mempunyai beberapa durinya dan cabangnya, iaitu duri yang bercabang-cabang. Tiada lalu, yakni tiada bersentuh kain dan melain dicarinya. Kalau lalu tempat itu tersangkut kain kita, maka koyaklah kain kita itu dicarinya. Maka sabda Rasulullah SAW, apa ini Jibril? Maka dikatakan oleh Jibril, inilah umpama beberapa kaum daripada umat Tuhan hamba duduk ia pada jalan mengintai-ngintai orang, lalu dirampasnya. Kemudian maka membaca Jibril alaihissalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqudu bikulli siratin tu'idun. Dan jangan kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang, di dalam surah Al-A'raf. Kemudian maka melihat akan seorang laki-laki yang berenang di dalam sungai, daripada darah dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Maka Rasulullah pun bertanya, apa ini Jibril? Maka Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, inilah laki-laki yang memakan riba, iaitu orang yang memakan riba. Itu balasannya. Maka datang pula atas laki-laki, sungguhnya telah menghimpunkan beberapa bekas kayu yang tiada kuasa membawa dia. Tiap-tiap tiada kuasa ditambah lagi, dia bawa kayu api. Kayu. Dah berat dah. Tak boleh. Bawa lagi. Ambil lagi. Tambah lagi. Maka Rasulullah tanya kepada Jibril. Maka Jibril AS mengatakan, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba. Dan ada padanya beberapa amanah manusia. Tiada kuasa ia menunaikan dia, dan tambahi lagi. Orang yang memegang amanah, dia amanah itu dia tak boleh nak pegang, tetapi dia ambil lagi amanah yang lain yang membebankan dirinya. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang menggunting akan lidahnya dan bibirnya dengan penggunting besi. Na'udzubillahi min zalik. Tiap-tiap diguntingnya kembali pula seperti dahulunya. Tiada lumpuh mereka itu sekali-kali. Gunting lidah itu. Bibirnya. Lidah dan bibirnya. Kemudian balik semula macam biasa. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihi salam, siapa ini? Maka dijawab oleh Jibril alaihi salam, inilah khutaba al-fitnah, yakni orang yang mengajarkan manusia dengan tiada sebenarnya daripada umat Tuhan hamba, dan tiada ia kerjakan bagi dirinya. Iaitu di dalam kitab Sirajul Munir oleh Imam Asy-Syarbini mengatakan khatib-khatib yang ada, khutbah, khatib-khatib, penceramah menyuruh orang melakukan kebaikan tetapi dia sendiri tidak melakukannya.
Kemudian maka datang pula akan beberapa kaum adalah kuku mereka itu daripada tembaga. Menggaru-garu mereka itu akan mukanya dan dadanya hingga keluar daging dan darah. Tiap-tiap digarunya, kembali sepertinya balik. Kemudian elok balik. Garu lagi. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, inilah mereka yang memakan akan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat dan menjatuh pada kemaluan manusia, iaitu orang yang suka mengumpat orang lain dan membuka aib orang lain. Ini yang banyak pada hari ini. Itu sebab akhir zaman ini perbanyakkan kita beruzlah, kurangkan bercampur gaul yang boleh membuatkan perhimpunan, bercerita tentang orang lain, memburukkan orang lain dan mencari-cari aib orang. Kemudian maka datang pula atas satu lubang yang sempit mulutnya, maka tiba-tiba keluar daripadanya lembu jantan yang besar, maka jadilah ia berkendak kembali masuk kepada lubang itu, tiada dapat lagi. Maka sabdanya, apa ini Jibril? Maka dijawab oleh Jibril, inilah seumpama seorang laki-laki daripada umat Tuhan hamba berkata-kata dengan satu kalimah yang amat besar, daripada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maka menyesal ia, maka tiada kuasa mengembalikan lagi. Itu sebab kita itu berhati-hati dalam berkata-kata. Kerana mungkin kita melihat perkara itu remeh, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala begitu besar. Begitu juga jangan kita itu melakukan sesuatu ribah, iaitu ribah, mengumpat, namimah, mengadu domba dan sebagainya. Maka antara adalah berjalan tiba-tiba diseru oleh yang menyeru pada pihak kanannya. Berjalan Rasulullah, datang seruan, ya Muhammad unzurni as'aluka. Hai Muhammad, nanti akan aku berkendak bertanya akan dikau. Rasulullah SAW tidak menjawab, tetapi bertanya kepada Jibril. Maka Jibril mengatakan itu adalah seruan daripada Yahudi. Jika Tuhan hamba jawab seruan tadi, nescaya banyak umat Tuhan hamba jadi Yahudi. Datang pula satu lagi daripada pihak kiri, Rasulullah SAW ada lagi yang menyeru, ya Muhammad unzurni as'aluka. Nanti akan aku hendak bertanya akan dikau. Maka Rasulullah tidak menjawab. Lalu bertanya kepada Jibril alaihi salam. Maka Jibril mengatakan, inilah seruan Nasara. Tadi Yahudi daripada sebelah kanan, sebelah kiri pula seruan daripada Nasrani. Kalaulah engkau jawab, kata Jibril AS, Tuan hamba jawab, maka nescaya banyak umat Tuan hamba jadi Nasrani. Walaupun Rasulullah SAW tidak menjawab kedua-dua seruan itu, tetapi ramai yang menjadi Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Dan antara berjalan Nabi SAW tiba-tiba dengan satu perempuan hal keadaannya membuka dua lengannya, dan adalah atasnya daripada tiap-tiap perhiasan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menyeru ia dengan katanya, ya Muhammad unzurni as'aluka. Tunggu aku berkendak bertanya akan dikau. Rasulullah tidak berpaling. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril AS. Maka Jibril AS mengatakan, inilah dunia. Adapun jikalau Tuan hamba jawab, akan dia nescaya memilih oleh umat Tuan hamba akan dunia atas akhirat. Walaupun Rasulullah tidak menjawabnya, tetapi begitu ramai ahli dunia. Mereka tidak sukakan kepada akhirat. Buktinya begitu banyak, tuan-tuan. Kalau dibuat hiburan pada malam ini, ada live hiburan katakan, itu ramai yang like, ramai yang share, ribuan orang yang suka. Tetapi akhirat untuk agama, untuk manfaat, kita mendengar hadis Nabi SAW dan sebagainya, mendengar firman Allah SWT, tetapi itu amat kurang digemari, diminati oleh umat baginda Nabi SAW sendiri. Kemudian Rasulullah berjalan lagi, saya ringkaskan, dan Rasulullah melihat ada orang tua duduk jauh daripada jalan, menyeru dengan katanya, halumma ya Muhammad, hadir olehmu hai Muhammad.
Maka berkata Jibril alaihi salam, berjalan hai Muhammad, jalan. Maka Rasulullah tanya, siapa orang tua tu? Siapa orang tua itu? Maka Rasulullah SAW apabila diseru tidak menjawab. Jibril suruh berjalan lagi. Maka dijawab oleh Jibril, inilah aduwullah iblis. Berkendak ia bahawa mencenderungkan kepadanya, iaitu iblis yang ingin umat Nabi SAW mengikut ajakannya. Berjalan lagi sampai kepada terlihat Rasulullah kepada seorang perempuan tua di tepi jalan. Jadi perempuan tua itu berkata, ya Muhammad, unzurni as'aluka. Nanti engkau, aku ingin bertanya sesuatu. Maka Rasulullah SAW tanya Jibril. Jibril AS menjawab, inilah umur dunia, tiada tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tua ini juga. Iaitu umur dunia ini semakin tua. Semakin hampir. Kita juga sudah tua, tuan-tuan. Kalau kita tidak mengambil pengajian ini ataupun kita tidak ambil peluang untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah ditinggalkan oleh para ulama, maka sangat-sangat rugilah kita. Rasulullah menyebutkan hasadu ummati minas sittini ila sam'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Hingga 60 hingga 70. Kalau lebih itu pun dah tak larat lagi lah, tak ramai. Dan kalau selepas daripada 60, masih lagi dia tidak berubah, tidak menambah ilmu, tidak menambah ibadat dan sebagainya, masih lagi ghaflah dan nisyan, lengah dan lalai, maka Allah Subhanahu Taala tidak menerima, tidak lagi menerima keuzuran seorang itu, sebagaimana Rasulullah mengatakan, iaitu azarallahu ilal amri'in akharallahu ajalahu hatta balaghahu 60 sanah. Allah tidak akan menerima uzur seseorang sesudah dipanjangkan usianya sampai umur 60 tahun. Tidak dipedulikan oleh Allah lagi. Kemudian berjalan lagi sampailah ke Madinah, Baitul Maqdis. Sampai ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW masuk pada pintu kanan hingga sampai kepada masjid. Maka turun daripada burak tadi itu. Maka Jibril alaihi salam dia ambil burak itu, lalu ditambat kepada sakhrah, iaitu satu batu yang terhampar. Ditambat dulu. Itu sebab tidak boleh kita itu hanya bertawakal tanpa berusaha. Maka dicucukkan dia dengan tangannya, maka tebuklah batu itu dan ditambatnya akan burak. Maka Nabi SAW dan Jibril AS masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis, daripada pintu yang cenderung matahari dan bulan. Lalu semahyanglah Nabi dan Jibril AS 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka tak kala selesai daripada keduanya semayang, tiada ada berhenti melainkan sedikit hingga dilihatnya ada beberapa manusia yang amat banyak, ramai, penuh masjid. Lepas semayang Jibril AS dengan Nabi SAW, dia tengok begitu ramai, penuh masjid itu. Maka Rasulullah SAW kenal akan segala Nabi yang lainnya, antara yang berdiri dan rukuk dan sujudnya. Kemudian Jibril AS pun melakukan azan, kemudian iqamah. Maka berdiri semua menunggukan siapa yang akan menjadi imam. Maka Jibril AS pun memimpin tangan baginda Nabi SAW. Didahulukan dia pada mihrab, diletakkan di hadapan pada mihrab. Maka sembahyanglah ia dengan segala manusia itu 2 rakaat. Kata Ka'ab Ahbar, maka tatkala bang Jibril AS azan, maka turun beberapa malaikat daripada langit dan berhimpun pula sekalian anbiya dan mursalin, kerana semayang mereka itu di belakang Nabi SAW.
Maka tatkala berpaling, yakni selesai daripada memberi salam, maka kata Jibril alaihissalam, adakah tuan hamba tahu siapa yang sembahyang di belakang tuan hamba ini? Maka Rasulullah tidak mengetahuinya. Maka dijawab oleh Jibril, itulah arwah segala nabi dan mursalin yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka memuji mereka itu akan Tuhan mereka. Maka memuji mereka itu akan Tuhan mereka dengan beberapa pujian yang elok. Maka Nabi SAW pun bersabda, tiap-tiap kamu memuji akan Tuhannya, maka bahwasanya aku memuji pula atas Tuhanku dengan katanya, alhamdulillahillazi arsalani rahmatan lil alamin kafatan linnasi basyiran wa zira. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menyuruh akan daku hal keadaannya memberi rahmat bagi sekalian alam, lagi lengkap bagi segala manusia, menyukakan dan menakutkan. Wa anzala alayya al-Qur'ana fihi tibyanan likulli syai'. Dan menurunkan atasku Al-Quran, padanya itu menyatakan bagi tiap-tiap sesuatu, iaitu Allah SWT telah pun mengutuskan Rasulullah ini sebagai pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudiannya diberikan Al-Quran kepada Nabi. Wa ajala ummati khara ummatin ukhrijat linnas. Dan menjadikan umatku itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala manusia. Kita ini adalah sebaik-baik umat berbanding umat-umat terdahulu, kerana kita menjadi umat baginda Nabi SAW. Walaupun ibadat kita tidaklah sebanyak mana nak dibandingkan dengan ibadat umat-umat terdahulu. Wa ja'ala ummati wasatan wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun. Dan menjadikan umatku itu umat yang dipilih, dan menjadikan umatku itu permulaan takdirnya dan mereka yang kesudahan wujudnya. Wa syaraha li sadri wa wada'anni wizri wa rafa'ali zikri wa ja'alani fatihan wa khatiman. Dan meluaskan bagiku dadaku, iaitu Allah meluaskan, melapangkan dadaku dan melapangkan daripadaku dosaku, dan diangkat bagiku sebutanku. Nama Rasulullah diangkat oleh Allah sebutannya, dan menjadikan aku permulaan dan kesudahan, iaitu baginda Nabi SAW terlebih dahulu menjadi Nabi sebelum lagi terciptanya Nabi Adam AS. Maka tak kala selesai Nabi SAW memuji, maka bersabda Nabi Ibrahim AS dengan, inilah kelebihan kamu ya Muhammad. Itulah kelebihan kamu yang Allah beri kepada kamu. Maka ketika dalam perjalanan itu Rasulullah pun merasa sangat dahaga. Maka Jibril AS bawa 3 bejana, 3 bekas. Satu daripada laban. Laban ni apa tuan-tuan? Susu. Satu daripada khamar, iaitu arak. Satu daripada asal, iaitu madu. Dan satu riwayat lagi mengatakan air tawar. Wallahualam. Maka Nabi SAW memilih akan laban, iaitu susu. Maka dibenarkan oleh Jibril AS perbuatan Rasulullah. Maka berkata, ia Tuhan telah memilih asal kejadian, dan jika Tuhan hamba meminum akan khamar ini, nescaya banyak sesat umat Tuhan hamba, dan tiada yang mengikut melainkan sedikit jua. Ramai ni dia akan mengikut minum khamar nanti. Maka melihat Rasulullah SAW makan bidadari, maka memohon segala mereka itu kepada Allah SWT akan ziarah Nabi SAW. Maka diizinkan dia, bidadari pun turun nak ziarah Rasulullah SAW. Turun daripada syurga bersama-sama dengan malaikat, sembahyang mereka itu belakang Nabi SAW. Maka duduk dia pada sisi sakhrah Bait Al-Maqdis. Maka memberi salam Nabi SAW kepada mereka itu. Maka menjawab akan salam, dan bertanya pula Nabi SAW akan mereka itu, siapa ini? Maka sahutnya, adalah kami yang baik lagi amat elok, beberapa isteri bagi kaum yang suci mereka itu daripada dosa, lagi tetap mereka itu tiada musafir, dan tiada pergi datang, lagi kekal, tiada fana, iaitu di dalam syurga nanti. Bagi orang yang mendapat syurga nanti
akan disediakan bidadari untuknya. Faedah warid daripada hadis adalah bidadari itu dijadikan oleh Allah SWT daripada za'faran. Apa itu za'faran? Daripada rempah ratus stigma bunga za'faran tu, mahal tuan-tuan. Dan pada satu riwayat daripada tasbih malaikat, atau daripada titik air sayap Jibril alaihi salam tatkala keluar ia daripada sungai syurga. Jadi itulah bidadari, wallahu alam, daripada pengarang kitab ini. Kemudian didatangkan dengan Mi'raj, barulah perjalanan Mi'raj tadi itu Isra', kemudian Mi'raj iaitu daripada satu tangga Rabbani ke satu tangga Rabbani, iaitu beberapa anak tangga, satu daripada emas, satu daripada perak, yang dikeluarkan daripada syurga yang bernama Firdaus, yang ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah, dan pada kanannya beberapa malaikat, dan pada kirinya juga. Dan tiap-tiap satu tangga kepada satu tangga itu, satu langit ke satu langit, perjalanannya itu 500 tahun. Allah Rabbi. Satu langit ke satu langit. Tangga yang pertama daripada Sakrah diangkat kepada langit yang pertama, maka datang kepada tangga kedua, dan sebagainya. Jadi tebal tiap-tiap langit itu 500 tahun. Demikian pula melainkan mendirikan tangga itu Jibril alaihissalam, maka naiklah Nabi SAW bersama dengan Jibril atas tangga yang pertama, iaitu langit yang pertama. Apabila naik langit yang pertama, maka berkata Jibril alaihi salam, berhenti olehmu. Berhenti. Demikianlah tergantung antara langit dan bumi dengan tiada bertali hingga hari kiamat. Maka adalah demikian itu beberapa lama hingga lalu di bawahnya perempuan yang hamil. Maka mereka ia akan batu itu, maka terkejut lalu gur anaknya dalam perut. Maka dibina bawahnya supaya jangan terkejut orang yang lalu di bawahnya. Maka antara langit dunia dengan satu laut yang makfuf, yakni yang tertegah daripada titik airnya di bawah, maka adalah besarnya jikalau dinisbahkan dengan segala laut dunia ini seumpama setitik jua. Kecil, dunia ini sangat kecil. Kemudian naiklah kedua pula sampai kepada langit dunia, pintu yang dinamakan bab Al-Hafazah, dan yang menunggu dia malaikat namanya Ismail. Tiada ia naik ke atas dan tiada ia turun ke bawah melainkan hari wafatnya Nabi SAW juga. Dan adalah sertanya 70,000 malaikat di bawah khadamnya. Itu seorang satu malaikat bernama Ismail. Dia hanya turun ketika kewafatan Rasulullah SAW juga. Kata ulama al-hikmah bahawasanya adalah langit dunia itu dijadikan daripada maut dan mahfuf, yakni daripada ombak yang tertegah, terlebih putih daripada susu, dan nyata hijau itu daripada hijau Bukit Qaf, kerana ia dijadikan daripada zamrud yang hijau, dan langit yang kedua daripada batu yang putih, langit ketiga daripada besi, langit yang keempat daripada tembaga, dan langit yang kelima dijadikan daripada perak, dan langit yang keenam dijadikan daripada emas, dan langit yang ketujuh dijadikan daripada yakut yang merah. Adapun kursi itu dijadikan daripada yakut yang putih, dan arasy dijadikan daripada yakut yang hijau. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini banyaklah kisah-kisah daripada Isra' wa Mi'raj itu. Sampailah Rasulullah naik ke langit yang pertama. Nak naik langit yang pertama itu, tuan-tuan, bukan mudah. Bukan mudah. Kerana ada malaikat yang menunggu. Malaikat yang menunggu. Jadi malaikat itu bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa bersama kamu ini? Siapa kamu? Aku Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dibangkitkan kepadanya, maka sahut Jibril, telah dibangkitkan kepadanya, iaitu Allah SWT membangkitkan Rasulullah sebagai Rasul. Maka katanya, marhaban wa ahlan,
hayyahullahu min akhin wa min khalifah fa ni'mal aku wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'uja. Telah engkau dapat keluasan dan engkaulah ahlinya. Telah memanjangkan Allah umur daripada saudara dan daripada khalifah Allah. Maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik yang datang itu datangnya. Ya? Baik, itu langit yang pertama. Maka masuklah. Dekat situ bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit yang pertama. Jadi saya ringkaskan pada malam ini agar kita dapat mengambil ibrah daripada cerita itu, yang mana Nabi Adam alaihi salam duduk di langit yang pertama yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudiannya diperlihatkanlah berbagai-bagai peristiwa oleh Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai pula naik pula ke langit yang kedua. Naik langit yang kedua, iaitu bertemu pula dengan Nabi Isa alaihi salam, Yahya alaihi salam dan anak Zakaria alaihi salam, iaitu Yahya, Nabi Yahya. Kemudiannya naik pula langit yang ketiga. Langit yang ketiga, tuan-tuan dan puan, di situ Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian naik pula langit yang keempat. Langit yang keempat, lalu bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik pula ke langit yang seterusnya. Tadi langit yang keempat. Yang langit yang keempat ini, masya-Allah tabarakallah, yang mana Nabi Yusuf alaihi salam ni rupa parasnya yang begitu indah, begitu cantik sekali. Jadi semuanya Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam dengan roh dan jasad. Kemudian naik langit yang kelima. Naik langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ini janggutnya putih, setengahnya hitam. Janggutnya itu sampai ke pusatnya, panjangnya. Allahu Rabbi. Itulah Nabi Harun alaihi salam. Naik pula langit yang keenam, iaitu bertemu pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik pula langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh bertemu dengan, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika itu bersandar di Bait Al-Ma'mur, dan memberi salam dah Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wabarakatuh. Baik. Kenapa Nabi Ibrahim ini begitu tinggi makamnya selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Langit yang ketujuh. Rasulullah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam ini tauhidnya begitu tinggi. Tidak dizahirkan doa ketika dibakar oleh Namrud ketika itu. Kerana dia mengetahui bahawa Allah mengetahui akan isi hatinya. Baik. Lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada Rasulullah, suruh umatmu memperbanyakkan bertanam di dalam syurga. Maka bahawasanya tanahnya sangat baik lagi luas. Maka sabda Nabi SAW, dengan apa tanaman syurga itu? Maka sabdanya iaitu la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tiada daya menghindari maksiat dan kekuatan melakukan taat melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim AS mengajarkan kalimah yang
akan menumbuhkan satu pohon di dalam syurga dengan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil alim lazim. Itulah yang diberikan. Kemudiannya akhirnya naiklah baginda Nabi SAW ke Sidratul Muntaha. Sampai kepada Sidratul Muntaha, tempat yang begitu tinggi sekali. Ketika itu Rasulullah melihat Jibril alaihissalam dalam keadaan aslinya. Ada 600 sayap. Dan panjang satu sayap tu antara timur dan barat. Kemudian diperlihatkan syurga yang ketika itu, kata pengarang kitab ini, tiada pernah dilihat oleh mata, tiada didengar oleh telinga, dan tiada terlintas hati manusia. Banyaklah cerita daripada ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudiannya yang kita nak ambil ibrah dekat sini ialah peristiwa Isra' itu, yang berbagai-bagai lagi yang dilihat oleh Rasulullah SAW, peristiwa-peristiwa tentang umatnya itu. Akhirnya Rasulullah SAW naik sendirian, tidak bersama dengan Jibril alaihissalam lagi, sampai ke Sidrah Al-Muntaha. Kerana Jibril alaihissalam tidak mampu untuk melepasi Sidratul Muntaha, maka dia mengatakan kepada Rasulullah, anta wa rabbuka, engkau dan Tuhan engkau. Jadi sedihlah Rasulullah. Dia mengatakan, di sinikah meninggalkan taulan akan taulannya? Maka Jibril mengatakan, inilah tempatku jikalau aku lalu, nescaya terbakarlah aku dengan nur Sidratul Muntaha ini. Lalu Rasulullah SAW akan 70,000 hijab daripada nur hingga sampai ke mustawa, tempat mendengar sarif al-aqlam, yakni qalam menyurat pada Lauh Mahfuz. Dan Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang gaib di dalam nur arash. Maka Rasulullah bertanya, siapa ini? Apakah ia malaikat? Bukan. Apakah ia Nabi? Maka katanya tiada. Maka sesungguhnya seorang laki-laki yang ketika hidup di dunia basah lidahnya dengan zikrullah dan hatinya bergantung dengan masjid, dan tiada memaki akan dua ibu bapanya sekali-kali. Itulah yang diberikan kepada Rasulullah ketika ditinggalkan oleh Jibril alaihissalam. Ketika itu liar hatinya, kata pengarang kitab ini, itu merasa sunyi. Maka didengarkan oleh Allah SWT suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bagi menghilangkan kekesunyian yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampaikan akhirnya kepada Hadrat Al-Qudsi. Maka bermunajatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Lalu diseru oleh Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad. Maka Rasulullah menjawab, labaika, aku sahut seruanmu ya Allah. Angkat kepalamu, pohonkan barang yang engkau kendak aku berikan. Maka Rasulullah mengangkat kepala, tetapi tidak satu pun ada permintaan daripada Rasulullah SAW kecuali memuji kepada Allah SWT yang telah pun memberi nikmat yang begitu besar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Daud alaihissalam. Begitu juga dengan para anbiya yang lain dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, qad ittaqatuka habiban wa arsaltuka lin-nasi kafatan basyiran wa nazira. Maka sesungguhnya telah aku jadikan akan dikau habib, iaitu kekasih, dan kusuruhkan akan dikau bagi segala manusia sekalian yang menyukakan dan menakutkan mereka, menyampaikan berita gembira dan memberi amaran.
wa sarahtu laka sadraka wa wada'tu anka wizraka wa rafa'tu laka zikrak. Dan aku luaskan bagi kamu dada kamu, dan aku buangkan daripada kamu dosa kamu, dan aku angkat bagi kamu sebutan kamu. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat lin-nas wa ja'altu ummataka wasata. Dan aku jadikan umat kamu itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala manusia, dan aku jadikan umat kamu itu yang pertengahan. Wa ja'altu ummataka humul awwalun wal akhirun wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun wala salatun hatta yashhadu annaka 'abdi wa rasuli. Dan aku jadikan umat kamu itu mereka yang permulaan dan kesudahan, dan aku jadikan umat kamu itu tiada melalui bagi mereka itu kejahatan, dan sembahyang hingga naik saksi mereka bahawasanya engkau hambaku dan pesuruhku. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum fi qulubihim. Dan aku jadikan daripada umat kamu beberapa kaum hati mereka itu pengajaran hafazan Al-Quran di dalam hati mereka. Wa ja'altuka awwalun nabiyyun khalfan wa akhiruhum ba'tha. Dan aku jadikan akan dikau awal nabi kejadian dan akhir nabi bangkitan. Wa ja'altuka awwalu man yuqda lahu yaumal qiyamah. Dan aku jadikan dikau awal mereka itu yang dihukum baginya pada hari kiamat. Mu'ataituka sam'an minal mathani lam u'tiha nabiyyan qablaka. Dan aku berikan akan dikau 7 ayat yang diulang-ulangi akan dia di dalam sembahyang, iaitu Fatihah. Tiada aku beri akan dia akan satu nabi yang terdahulu daripada kamu. Mu'ataituka khawatima suratil Baqarah min kanzi tahtal arshi lam u'tiha nabiyyan qablaka. Dan aku berikan dikau kesudahan surah Al-Baqarah daripada perbendaharaan di bawah arash. Jadi aku beri akan dia seorang nabi yang terdahulu daripada kamu. Wa'aituka samaniyata ashum al-islam wal hijratu wal jihad wal sadaqatun wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Wa'aituka fatihan wa khatimah wa'ataituka liwa'al hamdi fadamu wa man dunahu tatu liwa'ika. Dan aku berikan dikau 8 kelebihan, iaitu Islam, perang sabil, berpindah, sedekah, dan menyuruh dengan makruf dan menegah daripada mungkar. Dan aku jadikan akan dikau permulaan dan kesudahan, dan aku berikan dikau panji-panji kepujian, maka Adam dan lainnya di bawah panji-panji engkau. Wa inni yawma khalaqtus samawati wal arda qad faradatu alaika wa ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummataka. Dan bahawasanya aku pada hari aku jadikan 7 petala langit dan bumi. Sesungguhnya aku telah fardukan atas kamu, atas umat kamu 50 waktu sembahyang. Maka dirikanlah dia dengan dia, kamu dan umat kamu. Selesai daripada munajat itu, Rasulullah pun turunlah. Bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim hanya memberi salam. Tetapi Nabi Musa AS pun bertanya kepada Rasulullah apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada engkau dan umatmu. Maka dijawab oleh Rasulullah 50 waktu sembahyang. Nabi Musa AS mengatakan, umat kamu daif, umat kamu tubuh dan hatinya tidak kuat. Berbeza dengan umat aku. Berjumpalah, mintalah kepada Allah SWT turun, ringankan, agar dapat dikerjakan oleh umatmu. Maka itulah kisahnya daripada peristiwa yang dibawa oleh Rasulullah, iaitu sembahyang yang sepatutnya 50 waktu, tetapi apabila Rasulullah SAW dinasihatkan oleh Nabi Musa AS minta dikurangkan, akhirnya turunlah kepada 5 waktu. Walaupun 5 waktu, tuan-tuan dan puan, 1 waktu digandakan menjadi 10,
dan tetap juga kita itu sembahyang dengan 50 waktu sembahyang. Maka selesai daripada peristiwa itu, banyak lagi lah kisah yang boleh kita ambil daripada kisah ini, kerana di dalam kitab ini hanya menceritakan kisah yang begitu ajaib, yang mencari adat, mencari akal dan sebagainya, sehingga kan Rasulullah apabila turun daripada peristiwa Isra Mi'raj itu kemudian balik ke Mekah, kaum-kaumnya terutamanya Abu Jahal, begitu juga dengan Mut'im, yang mereka itu Mut'im ini Adi alaihi laknatullah, yang telah pun mencela Rasulullah SAW kerana membawa kisah Isra saja, belum lagi Mi'raj. Belum lagi Mi'raj. Tetapi apabila mereka itu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalaulah dia menceritakan bahawa dia Mi'raj ke langit sekalipun, aku mempercayainya. Ketika itulah Sayyidina Abu Bakar ni dengan imannya yang teguh, membenarkan segala perkataan Rasulullah, maka digelarlah dia sebagai As-Siddiq. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, kerana saya pun juga tidak mampu untuk menyampaikan keseluruhan kitab ini, kerana perlukan kepada masa, perlukan kepada penumpuan yang sebenar-benarnya dan sebagainya. Maka kita ambillah ibrah daripada kitab ini, jauhkan kita daripada perkara-perkara keji, terutamanya apabila Allah SWT memanjangkan umur kita. Carilah kebaikan sebanyak-banyaknya, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, baik untuk diri pribadi kita ataupun kepada orang lain, dan senantiasalah kita hidup dalam berkasih sayang antara satu sama lain, agar kita itu dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan rahmat. Jadi cukup sekadar itu, mohon ampun, mohon maaf kerana kekurangan daripada saya sendiri, kelemahan, yang dhaifnya saya, yang kurangnya saya, yang hanya terbaik itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa saya, dosa tuan-tuan dan perempuan, dosa guru-guru kita, dosa kedua ibu dan ayah kita, dosa pasangan kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, sahabat kita. Semuanya kita minta keampunan kepada Allah buat kaum muslimin yang ada bersama-sama dengan kita. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.